A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa 'ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wow. Haji Zainon, Canberra Singapura. Nombor 1, Abdul Rahim Abdul Latif Haji Rahim Singapura. Nombor 2, Wan Sengkong Singapura first tu. Ya, Kamisah Rahman, ya. Dan tak Kamisah ni pun Singapura juga, ya. Kamisah, yes, Kamisah pun Singapura. First 3 Singapura melampau ni, ya. Lepas tu Misa Zurina Muhammad Isa, nasib orang Malaysia dah masuk. Zaris Salasia Muradi, ya. Abdul Rahman Kasarina Marina, Takeshi Kanishiro, ni all the top 10, ya. Said Hadir Al-Atas, Cikgu Zam, wah, awal cikgu, ya. Suryati, Alhamdulillah, Sharifah Aziza, Wafa Nurul, Nur Adila, Salwati Uti, ya. Wow, ya. So ni semua orang yang awalin. Khatijah Harun, Lita Welita, Cikgu Zam tidak sebut, Saiful Saidi, Nazmi Ani, salam sedekah subuh, ya. Aisyah Nasir, oh Tok Abah belum sedekah subuh, ya. Dah niat tapi belum masuk sebab cucu tadi nak say goodbye kat cucu yang pergi JB. Dulu kalang kabut tadi, ya. Rifa Marjan, Tok Mak masukkan sedekah subuh Tok Mak. Aida binti Muhammad Qasim, ya, good morning. Asmarina Kak Cik Sela Saila, 108 dah masuk, like dan share pada 10 geng, ya. Apa nama, Hussein Ramini, Doraini Muhammad, ya. Didi Zari, wah, ya. Ramlah Zul, Lance RS, Intan Aziz, Rifa Marjan, Kutut Molin, so happy dah timbul cikgu, ya. Amir Hussein, Fazianzi, Nurizan Sulaiman, Abdul Rahman, Didi Zari, Coach Emi Hamijah dah masuk, Nurizan dah masuk, Bunga Merah, Zaim Hadi Miskam dah masuk, ya. Nur Adila, Tabung Korban dah share, Nora Aida, Nur Linda, Abdul Rahman Sabridas, Dr. Narimah dah masuk, terima kasih. Noraini Muhammad, Asmarina Kak Cik Akmal Musa, Ramini Hussein dah sebut tadi, Nurin Nur, Nurdin Nur, ya. Miza Ayad, Mus Ahmad, Najir Rahman, 114 dah share, make it 200, cepat. Zainab Hassan dah sedekah subuh, ya, jangan lupa. Terima kasih Zainab Hassan. Kutut dah masuk tadi, Akmal Aziz, Emi Hamijah dah coach pun dah sedekah subuh. Cik Tah Harmosa, ya. So Abdul Rahim dah share dah, kata Haji Rahim Singapura. Sabirin Sabik, Takim Mustaqim, ya. Nuraini Lop, Fauzia Hussein, Sarina Lina, ya. Didi Zaidah sebut, Zahra Makno, Hem Cairo, wah, sabahal khair, sabahul khair, ya. So good morning Hem Cairo, ya. Terima kasih. Nora Aida, Azman Abu Bakar, Asmina Kak Cik, Surya Syafi'i, lepas tu Cikgu Muhtar Nurdin dah masuk, ya. Jom, Mala Jamaluddin, Nur Hidayah Abdullah, 136 dah share, make it 200, cepat. Kak Oya, Zafir Zafrul, Cik Tah Hamosa, Rashida Liasik, ya. Najir Rahman, Khairul Hayaryadi, Cik Ahmad dah sebut, Rashida Samfirinda, Lina Rosnan Surya, Jebon dah masuk, Sharifah Azizah, Surya Muhammad Aris, wow, laju ni. Kak Zah, 155 share, 151 155 viewers. Ima Ahmad, Siti Aisyah, Maya Sarah, Nuraini Muhammad, Siti Afsakula, Aziza Awang, Nurul Syuhada, Sani Burger, wow, Saifuddin Rahman, ya. Maizatul Majni binti Mio Ramli, Aida Zurin, selalu kan Aida Zurin awal. Kama Hanis, Siti Mariamah Singapura, cuaca terang dan ceria pagi ni kat Singapura, ya. Cik Wan Zalina, Zaim Hadi Miskam dan Syed, ya. Berazam menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan orang yang cantik. Love Hani, Nur Zelina Sharif, morning, to you all guys. Akil Naufal, Bunga Tasbih Ena, Noreha Muhammad Nasir,
Fazian Suwardi, ya. Cik Zah, Najir Rahman, Sharifah Azizah dah sebut. Fetch Adam Story, Fauzia Hussein, Waalaikumsalam, ya. Situ ni 177. Cepat guys. Like dan share, make it 200. Yan Yayan, Nadiatan, Akil Nafal, Sharifah Nur. Sharifah Nur. Okey, Tok Mak pun nama Sharifah Nur juga. Ya, Johari, Siti Abzakula, Atiwuk, Akil Nafal dah sebut. Willy Jongga, good morning to you. Najir Rahman, be the change, ya. Dia kata, ya, baguslah, ya, be the change, the one who change and make others change around you. Nayati Abbas, ya, Syamsiyati Syamsuddin, Siti Aisyah Bukhari, ya, Yati Setia, Safia Osman, 189 shares. Wow. Lini Karudin, Daliana Arisa, Bajuri Dollah, Kak Oya, Hasna Syahari, ya, Syarul Nazir Syanidan, Mun Maismah dah sebut, Kak Asmarina pun dah sebut, Kak Cik, ya, Malinda Ahmad Maulana, Waalaikumsalam, Syakira, Ayu Yuko, Peter Tan, good morning to you Peter, Kak Su, Fauziazi, Dayang Korina, Abang Mansur, ya, Zainab Hasan, ya. Ni hari ni bahagian yang ke-16, ya, how to be happy on the 16 days, bahagian ke-16, ya. Cik Puan Aminah, okay, like dan share, 195 dah share, ya. Indah Putra Yuni, Ina Zalina, Rifah dah, Fatimah Ayub, Intan Sumaya, Zaila Muhammad Shah, Lina Jolina, Abu Rahim, Ruhayu Abdul Wahid, Nurizan dah sebut, Fauzia dah sebut, Zubaidah Abdullah, ya, Syamsidah Ruslan, Hasna Syahari dah sebut, jangan lupa. Jannatul Nisa, Nur Baker, wah, Baker ni, ya, dah 200 share. Fatimah Ayub, Sri Kristina Ayu, ya, Nazri Asparina. Okey, dia bagi ada apa Islam kat Tok Mak, ya. Aminah Muhammad, Eva Mus dan yang lain lah, ya. Nina Nitriana, Ramina Zaim tadi. Wah, so tambah lagi share pada sahabat-sahabat Abi yang nak bahagia. Najib namanya. Okey, Pandelon Aman. Ingat Pandalela. Apa namanya? Diver dia. Pandalela, yang Datuk Acik Lala Sapik Azharuddin. Baik. 189 viewers, 213 share. Itu sebenarnya soalan apa ni, Mami Yan. Semalam Tok Abah terperanjat, ya. Tok Abah dalam perjalanan ke ke bengkel, ya, ke IOI. Tok Abah saja test line, ya, untuk buat FB Live pukul 8.30 pagi lebih kurang. Yet 500 orang masuk dalam FB Live tu. Ya, lebih ramai daripada pukul pagi-pagi begini. Rupanya masuk tu orang mungkin dalam perjalanan ataupun dah settle down ataupun dah sudah sarapan, ya. Ramai yang masuk, ya. Tok Abah terperanjat, ya. But then, yalah, masa tu Tok Abah pun hari ni kena bergerak ke Gombak, ya. Ada mesyuarat dengan management di Pharma, ya, kat Pharma HQ. So Tok Abah kena pergi Gombak, ya. Pejabat mereka di Gombak. So akan pergi dalam pukul 8 suku lah kot. So I got to rush up, ya. Kena cepat, kena sebentar saja. Baik. So kita sekarang bercakap tentang tips untuk lebih bahagia. So I am assuming you all semua bahagialah at some stage of your life. Memang bahagia. Dan orang bersyukur pasti bahagia. Kadang-kadang kita tak bersyukur dengan apa yang ada. We start comparing with others, maka kita tak akan bahagia sampai kiamat. Don't compare yourself with other people. You may not be happy. Kenapa aku tak sehebat dia, sebaik dia, sekaya dia, secantik dia, sesehat dia, ya, sehappy dia. Jangan compare lah. Everybody has their own masalah, cabaran dan of course anugerah dari Tuhan. Dan ingat, Allah Maha Adil. God is very, very, very fair. So we get what we deserve and we deserve what we get, insya-Allah. Alright? Okay guys. Semalam Tok Abah rush up the last 2 points. Tip nombor 56, programkan otak dan anda setiap malam sebelum tidur. Malam tadi dah buat belum? Tok Abah malam tadi tidur agak awal lah, ya. Sebab ada je lah nak set up everything hari ni. So Tok Abah by 1:05 Tok Abah dah baring. Pukul 1:05 pagi tadi Tok Abah dah mula baring, ya. Biasanya 1:30, 2 baru baring, ya. So pagi tadi awal sikit. Sebab dah settle. Malam tadi ada tahlilan, ya. Ada baca Yasin dan tahlil untuk
sahabat dan keluarga yang telah mendengar dengan kawan-kawan classmate masa kat high school Kelang. Masa tu awal-awal mula-mula kat high school Kelang sebelum pergi ke MCKK. Ya, so ramailah ya sahabat yang ada malam tadi dapat kita bersama berjumpa berbual, bagi tips sikit ya, dan tak apa share malam tadi dalam lebih kurang dalam 10 minit tazkirah bagaimana nak memperkasa semangat kejiranan malam tadi ya. Okey, so programkan otak kita sebelum tidur kita kata, ya Allah, aku kalau panjang umur esok kejutkan aku pukul sekian-sekian 5.30 ke pukul 6 pagi dalam keadaan ceria, good mood, sehat, bersemangat, bertenaga ya, bermotivasi untuk buat kerja, untuk melancong, untuk berjalan, untuk buat kerja khidmat masyarakat, untuk whatever you want to do, nak berkebun, nak tanam sayur, ya, nak exercise, ya, whatever ya, pasang niat, programkan otak kita waktu malam. Apa yang kita programkan sebelum tidur akan diulang-ulang oleh minda di bawah sadar, subconscious mind, dan anda akan insyaAllah bertindak seperti yang awak programkan. Sebab sepanjang malam ya, the subconscious mind akan ulang program anda. Aku bangun tidur pukul 6.30, pukul 6 pagi, pukul 5.30 pagi dalam keadaan sehat, ceria, good mood, berkobar-kobar, bersemangat ya. Contohnya ya, itu sebabnya untungnya kalau kita programkan minda untuk sentiasa ceria, positif, happy dan sebagainya. Dan ramai orang terlupa nak programkan minda. What you think before you go to bed will be rewind and replayed by the the subconscious mind throughout your sleeping proses tu. Semacam tidur akan diulang message tu. Gitu. Jadi akan bangun pukul jam yang awak telah tetapkan dalam keadaan seperti yang awak programkan. Ceria, good mood, bersemangat, berkobar-kobar, kurang stres, ya, bersedia untuk bekerja ke, bekerja khidmat ke, buat kerja amal ke, ya, berkebun kat pasu-pasu bunga awak ke, dan sebagainya. Alright? Programkan otak dan anda setiap malam sebelum tidur. Itu tips nombor 56 semalam. Dan tips 57, amalkan prosedur atau sleep thinking untuk selesaikan masalah. Dan Tok Abbas Malang sebut sikitlah ya. Kalau you nak detail, Google ya, proses atau prosedur kaedah sleep thinking. Dalam tidur, otak kita masih berfungsi, masih bekerja. Dan otak kita boleh bekerja, disuruh bekerja untuk selesaikan masalah, cari solusi kepada masalah anda dengan syarat awak sembahyang taubat, sembahyang hajat, doa, dan masukkan dalam kepala, wahai Allah, I have this problem. Aku ada masalah ni, masalah hutang. Tolong bagi aku ilham bagaimana nak selesaikan. Aku ada masalah ya, anak-anak yang bercabar. Aku ada masalah ya, jiran yang mencabar. Aku ada masalah dari segi kesihatan. Aku ada masalah apa dia masalah tu? Kalau pemimpin, aku ada masalah negara. Ya Allah, tolong bagi aku ilham bagaimana nak selesaikan masalah negara yang sedang dihadapi sekarang. Contohlah kan. And you know what? Ini magicnya otak kita. Masa kita tidur, otak kita akan mencari solusi seperti mana yang kita niatkan. Dahsyat ya. So otak orang perempuan jauh lebih banyak bekerja dalam tidur berbanding otak lelaki, ikut kajian. For many reason lah. Tak payah bincang kat sini ya. Tapi itulah hebatnya orang perempuan, otaknya lebih aktif semasa tidur berbanding orang lelaki. Ialah sebab mereka menjaga keluarga, menjaga anak, baby, kalau mereka ada baby ya, menjaga cucu dan sebagainya. Mereka lebih sensitif, mudah terkejut dan sebagainya sebab otak mereka lebih banyak bekerja ya, walaupun dalam tidurnya. So use that situasi untuk mencari solusi atau jalan keluar kepada permasalahan yang anda hadapi. Magic ya, tapi it is true, it is practical, telah didokumentasikan. Boleh Google, boleh. Okey. Tok Abbas terlupa ya. Program kita pagi ni FB Live dibawakan oleh webinar pada lusa ya. Hari ni 23, 25. Besok 24, lusa 25. 20 lusa ya. 25. Hari ni hari Selasa, Rabu hari Khamis. Ya, kita akan buat program Jom Urus Stres di Tempat Kerja. Wow. Jom join ratusan peserta yang ramai dah mendaftar. Jom ya, bos masih ada masa untuk daftarkan staf awak.
InsyaAllah berbaloi, InsyaAllah akan membawa kebaikan kepada staff, kepada you sebagai bos, dan kepada you punya company atau jabatan ataupun syarikat, ya, akan ada kebaikan. Sebab semua orang stres. Kalau stres tidak diurus dengan sempurna, akan membawa kepada kemurungan, anxiety dan masalah-masalah berbagai-bagai, termasuklah sakit, produktiviti yang menurun, konflik, ya, susah nak buat kerja dalam kerja sepasukan. Dan of course yang amat berhormat PM pesan, bukan sekadar nak memperkasa teamwork, tapi nak memperkasa kerja sebagai satu keluarga. Pasukan kerja bukan sebagai pasukan kerja yang hebat, tapi sebagai satu keluarga yang hebat, yang mantap, yang harmonis dalam semangat keluarga Malaysia dan semangat merdeka. Wow. Ya, ni bukan teori, bukan retorik, boleh buat. Dengan syarat itulah, ya, kita amalkan, ya. So kita akan buat program mengurus stres pada lusa, 25 bulan, pukul 10 pagi sampai, walaupun atas kertas pukul 12, tapi biasanya pukul 1, 1.30, pukul 2 baru habis. Macam program mengenal diri pun patut 10 hingga 12, tapi Tok Abah berhenti pada pukul 2 petang, 4 jam. Itu semua. Tok Abah pun terperanjat. Orang bangka-bangka 4 jam bercakap non-stop sambil menganalisis peribadi peserta dan juga menjawab soalan-soalan yang tak putus-putus. Seronok. I was so excited. Tapi malam tu tidur nyenyak, letih kan? Fikiran kalau banyak dipakai, letih lebih teruk daripada mencangkul ataupun bersukan di padang. Alright? Okay. So, come to our webinar pada 25 Ogos. InsyaAllah seronok, berbaloi, dan yang paling penting, ianya sangat berguna. Dan walaupun namanya jom urus stres di tempat kerja, tapi relevan untuk stres yang mungkin ditimbulkan di rumah, persekitaran, kejiranan, dalam organisasi, dalam NGO, dalam kerja amal, dalam apapun yang anda hadapi. Ya, bila kita kenal pasti yang kita sebenarnya stres. Ramai orang tak perasan dia stres dan tak nak mengaku dia stres. Aku okey, padahal dia stres. And then bertimpa-timpa dia punya kesan sampingan, sampai sakit, sampai sentap, sampai mengamuk, sampai bergaduh, sampai berkonflik, sampai merudum prestasi, sampai berhenti kerja, sampai berpatah arang, sampai bercerai-berai. Ya, dan jangan sampailah bunuh diri. Ya, ini semua kesan stres yang kadang-kadang kita tak perasan, terlepas pandang, tapi bertimpa-timpa. Come to our webinar yang insyaAllah berbaloi. Ya, staff minta izin pada bos, cakaplah you nak attend Tok Abah punya webinar, jom urus stres di tempat kerja, supaya nama topik tu supaya bos-bos, majikan, sponsor staff. Ya, tapi kalau mereka tak ada bajet, kononnya bulan 8 dah habis, tetapi you bolehlah pakat-pakatnya boleh, ya, hantar wakil, ya, sponsor kawan, hantar seorang wakil untuk yang pandai bercerita, so dia attend, supaya dia kongsi nanti kat pejabat pun boleh. Ya, so orang yang mampu, ya, bos-bos ke, jiran ke, atuk nenek ke, parents ke, if you can afford to sponsor your child, your kids, your cucu, come. InsyaAllah berbaloi. Nama je mengurus stres di tempat kerja, tapi sesuai untuk semua situasi. Yang belajar pun stres, yang kat universiti, kat sekolah menengah stres, ya, yang jadi cikgu, yang jadi Tok Abah jadi murid stres. Nak belajar bahasa Arab stres kau, ya, tapi seronoklah, stres yang seronok, ya, dan yang berbaloi, ya. Okey. So itu yang Tok Abah nak sebutnya. Please come. So tip nombor 58, tip baru hari ini ialah, ini pun tak apa pun dapat idea tengah malam, ya, bukan tengah malam. Dah awal pagi, pukul 1, 1.30, pukul 2 pagi. Ya, ini yang Tok Abah selalu sebut pada diri Tok Abah sebenarnya. Apakah 5 perkara yang aku mampu buat, tapi aku belum buat lagi. Tapi kalau aku buat, akan menyebabkan, ya, aku memberi nilai tambah, aku happy, jabatan atau majikan aku lebih hebat, kawan-kawan aku lebih bahagia. Apakah 5 perkara, ya, yang mampu kita buat untuk memberi nilai tambah kepada keluarga, kepada syarikat, kepada organisasi, kepada NGO yang anda wakili atau yang anda terlibatlah. Ya, what can you still do? Contoh, aku boleh doakan syarikat, doakan NGO,
doakan jiran-jiran. Yang Tok Abah sebut malam tadi kepada sahabat-sahabat Tok Abah, ya. Ikut survey Tok Abah tak sampai 2-3% yang teringat nak doakan jiran tiap-tiap malam. Nampak? So samalah, ya. So apakah perkara yang paling simple yang kita mampu buat tapi kita tak buat? Bila kita doakan jiran, you know what? Kita akan rasa bahagia sebab you doakan orang lain dalam diam dan diaminkan malaikat dan malaikat doakan anda. Wow. Ya, 2, 3, 4 in 1. Ya, dahsyat. Just because you doakan orang lain dalam diam, diaminkan malaikat, malaikat doakan awak, maka dapat imbuhan yang bertimpa-timpa. All the positive thing will come to you just because you make doa for others. You can do it. Ini apakah 5 perkara yang aku mampu buat untuk diriku, keluargaku, syarikatku, majikanku, jiranku, kejiran taman perumahanku yang aku tak buat? Doakan jiran. Dah buat ke belum? Doakan majikan, ramai orang terlupa. Doakan bos, ramai orang terlupa. Doakan kawan sekerja, ramai terlupa. Doakan pelanggan, ramai tak terfikir pun. Contoh, ya. So, satu contoh. Ya, lepas tu kata orang tu, apa lagi perkara yang baik yang you boleh sampaikan? Sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan bos. Ada orang komplain, apalah bos ni gini. Kau lupa ke bos belanja kita makan? Kau lupa ke bos dulu kita bagi kita duit raya? Kau lupa ke, bukanlah bos yang bagi tapi bos luluskan lah kan, allocation untuk duit raya. Kau lupa ke bos pernah tolong mangsa banjir? Kau lupa ke bos dulu sponsor anak-anak kita ambil program, ya? Dalam konteks yang sama, Tok Abah akan buat program pada 10 September untuk anak-anak. So bos-bos bolehlah sponsor untuk organisasi anak-anak anak-anak pekerja. Kumpulkanlah dalam dewan ke 50, 100, 200, 300, doesn't matter. Untuk organisasi kita cuma kenakan, untuk organisasi besar, ya, kita kenakan RM500 untuk tak kisah berapa orang pelajar. Satu app lah, ya. Untuk sekolah kita, untuk satu sekolah buatkan dewan besar 1000 orang pelajar, ya, kita cuma charge RM200. Kenapa lah sekolah dengan swasta ataupun syarikat berbeza? Yalah, bajet mereka berbeza, ya, kemampuan berbeza. So kita pun kan harga minyak pun akan dijual nanti ikut kegunaan dan ikut kemampuan, ya. Minyak masak pun akan dijual ikut subsidi, ikut kemampuan. Mereka sedang merancang, boleh tak jual untuk orang yang B40 sekian-sekian, untuk sekian-sekian lain harga. Mereka sedang berfikir, ya, untuk mengurangkan subsidi dan kata tu tidak menyusahkan rakyat. Kan susah pening kepala tu kan. Sebabnya banyak menteri sama ada botak ataupun beruban, ya. Sebab berfikir untuk membangunkan rakyat, tapi yalah, kita pun kadang kurang berterima kasih, terlupa nak doakan pemimpin. Komplain banyak, komplain, mengutuk banyak. Mendoakan mereka ada tak? Ikut survey Tok Abah tak banyak. I am not in politics, tak minat langsung pun. Tetapi yang baik kita kongsi, yang baik kita puji, yang tak betul kita tegur. Remember that. Ya, bukannya kita nak mengampu siapa-siapa. Tak ada nak mengampu siapa-siapa pun. Ya, tak ada faedahnya. Tetapi yang baik kita sebut baik, yang tak baik kita tegur. Kita doakan agar bertambah baik. Jangan kutuk. Because you are in Malaysia, you kutuk pemimpin Malaysia, then what kind of rakyat are you? Ya, doa tidak, kutuk banyak. Kesian, ya. Kesian orang yang mengutuk sebenarnya. Yang kena kutuk dia dapat pahala, ya, sebenarnya. Okey. Alright, sebarkan kebaikan. Kebaikan jiran, kebaikan organisasi, kebaikan majikan awak, kebaikan bos, sebarkan. Sebab yang orang mudah sebarkan apa? Keburukan. Gosip, ya Allah, benda silap, benda tak elok, dia punya viral cepat. Benda kebaikan, viralnya ada tak? Ada, tapi slow. Dia dapati ikut separuh kajian, benda buruk 5 kali lebih pantas, 500% faster, dan benda baik untuk diviralkan. Sebab benda baik bukan peristiwa, bukan berita. Benda buruk, berita. Apa punya manusia, makhluk kita ni kan. Yang buruk kita seronok nak share. Yang baik kita tak seronok. Sebab alah, benda baik biasalah, ya. So sebarkan kebaikan. Kan Nabi pesan, yang baik hebah-hebahkan, yang buruk sorok-sorokkan. Bukan kita nak sokong orang buat jahat, tak. Tapi jangan kita mewar-warkan keburukan, keaiban orang lain. Okey? Alright.
So apa lagi yang boleh kita kongsikan, yang kita boleh lakukan untuk bila kita buat benda baik, kita seronok, kita bahagia. Ya, bela orang yang kena tegur, kena kritik. Atau macam kawan, bos marah kawan, mungkin bos tersilap, bos tak dapat maklumat dan kawan tak ada di situ untuk defend, untuk bela diri, awak defend bos. Sebenarnya Tok Abah ni dia tak buat begitu. Ya, sebenarnya dia buat tapi dia tak laporkan, dia tak hebah-hebahkan, tapi dia buat. Ya, walaupun orang tak tahu dia dah buat. Saya tahu dia buat. Gitu. Ya. Ya. Lepas tu kita menjadi duta terbaik. Kita represent our organisation, our company in the best possible manner. Bila ke halayak ramai, kita buat sifat disiplin, tanggungjawab, beratur bila makan, bila dapat makan kita kemaskan meja. Grup mana tu? Itu staff Tok Abah lah tu. Staff Tok Abah lah tu. Tapi kalau cakap terbahak-bahak, bising dalam restoran, yang makan sepah, ya, lepas tu tinggalkan meja teruk, ya. Grup mana tu? Alah, staff Tok Abah tu. Tok Abah tu cakap aja, staff dia tengok, tengok, tak disiplin langsung. Jadi kita ni menjadi wakil, jadi duta kepada syarikat kita, jabatan kita, company kita. So adakah anda menjadi duta-duta kecil yang menaikkan imej majikan ataupun neutral ataupun memburukkan imej majikan? Check it out. Jadi duta terbaik, jaga disiplin, ya. Ada orang dia boleh berkhidmat, dia memang ahli sukan, so dia akan mewakili company dia dalam sukan dan menaikkan nama baik. Ya, so aku malah nak main badminton untuk company, leceh, kena training, kena, padahal dia memang Johan, ya, Perak Utara, ya, tahun 70-an, sekarang tahun 2020. So dia veteran, yang memang dulu Johan masa remaja, sekarang dia dah nak pencen, kata aku boleh juga main badminton ni tapi malas, ya. Mengarut semula. So represent your company in games ke, in activities, ya, dan sebagainya, ya. Ataupun bila company kita buat CSR, khidmat masyarakat, gotong royong, awak terlibat sama. Sama-sama datang, sama-sama terlibat, turun padang, buat kerja, gotong royong, bersihkan kubur, bersihkan parit, tolong bersihkan rumah orang mangsa banjir dan sebagainya. Ini sebab antara perkara yang anda masih boleh lakukan, ya, untuk kata tu syarikat ataupun majikan anda yang win-win. Anda pun bahagia sebab dapat memberi khidmat, company pun dapat image yang positif dan dapat memberikan CSR ataupun khidmat masyarakat kepada orang awam. Ini contoh, ya, contoh. Anda boleh fikirkan 1001 lagi kaedah untuk memberi khidmat kepada kata orang syarikat, majikan, di samping anda mencari bahagia, ya, mencari kebahagiaan. Okey, tip nombor 58. Alright. Okey, so apa lagi? So kadang-kadang, ya, dalam mesyuarat tak ada pun agenda dalam hal-hal lain, tahun lain-lain hal. Dulu tahun 50-an, 60-an, 70-an lain-lain hal. Lepas tu dibentukkan oleh Dewan Bahasa hal-hal lain. Hal-hal lain, ya. Beside the main agenda, apakah hal-hal lain? So cuba bincangkan apakah cara kita kat pejabat ni, kat jabatan ni, kat syarikat, kat kilang kita untuk lebih ceria. Bila awak bincangkan dalam mesyuarat, dalam hal-hal lain, masa kita nak habiskan mesyuarat, akan dapat idea yang bernas tau. Bincang mungkin 3, 4, 5 cara untuk lebih ceria at work. Contoh, ya, atau abang akan bincang dengan staff, ya. Siapa yang pagi tadi ingat nak pasang 10 niat sebelum pergi kerja? Allah, semua senyum, semua geleng kepala, lupa Tok Abah, lupa. Tok Abah pesan apa? Pasang berbagai niat, pasang multiple niat, pasang multiple intention nak pergi kerja. Kenapa kena pasang banyak niat? Setiap niat yang kita pasang, niat baik, dapat pahala, dapat tenaga, dapat inspirasi, dapat ilham, dapat motivasi dari Allah. Ulang balik, contoh-contoh yang Tok Abah dah bagi, Aku pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Itu dah banyak pahala dah tu. Kalau mati pun mati syahid, insyaAllah. Syahid akhirat lah. Dunia orang tak perasan.
Ya, aku nak cari rezeki yang halal, aku nak cari ilmu, aku nak kongsi ilmu, aku nak senyum kat semua orang, aku nak bagi salam kat semua orang, ya. Aku nak bantu orang, aku nak buat yang terbaik, aku nak buang dosa dengan kerja kuat sampai penat, aku nak sembuhkan penyakit, aku nak bermaaf-maafan sebelum balik kerja, aku nak memberi khidmat yang terbaik pada pelanggan, aku nak doakan pelanggan, aku nak memberi nasihat tip pada pelanggan, aku nak share doa dengan pelanggan. Pasang banyak niat. Setiap niat yang awak pasang dapat pahala, dapat kekuatan, dapat inspirasi dan anda akan lebih ceria di tempat kerja. Nampak? Ni based on discussion lah dan based on my research. Bila kita pasang berbagai niat sebelum pergi kerja, you punya semangat, dia punya tenaga, you punya energy, you punya inspiration berbeza. Nampak? Bincang cara-cara untuk lebih ceria. Okay? Gembirakan kawan-kawan. Aku sampai kerja aku nak senyum, nak bagi salam, tegur orang dengan ceria. Assalamualaikum. Oi, alai mak ya. Jom, dah minum belum? Ya, ni jom. Ya, aku bawa tempe goreng ni. Tempe goreng ya. Aku bawa ni bihun. Mak masak tu. So kita gembirakan orang lain dengan share makanan, ucapan, buat lawak, tegur dengan ceria, ya. Gembirakan kawan-kawan, ya. Lepas tu mungkin based on the discussion, kita punya warna, kita punya langsir warna grey kelabu. Ya, kita punya lapik meja kat semua meja semua warna kelabu. Kelabu ni bagus, warna bijaksana, tapi dia tidak menceriakan. Dia boleh merawat sakit warna kelabu, tapi tidak menceriakan. Walaupun kelabu tu bagus, tapi kok ya pun janganlah langsir pun warna kelabu. Bubuhlah warna kuning ke ceria, warna merah jambu ke nampak bersemangat, warna biru muda ke supaya ada teamwork, warna coklat ke nampak kematangan dan ketenangan, warna purple ke tanda kejayaan. Nampak? So tukar warna, so change the colours around you dengan colour-colour yang ada membawa kesan yang positif, maka awak akan lebih ceria. Tukar warna di tempat kerja. Tapi kena persetujuan lah. Ya, warna hijau, warna biru, warna kuning, ya, warna apa-apa pun tak mengapa, tapi persetujuan. Yang majoriti orang tak ada kesan negatif. Ada orang dia memang allergic dengan warna purple. Janganlah banyak tukar langsir purple. Walaupun separuh orang suka sangat. Ya, cucu-cucu tak apa suka purple. Ya, ya. So sebenarnya warna kejayaan ikut psikologi ialah warna emas, warna perak, warna purple. Ni tak boleh sebut banyak kali. Just ulang kaji tukar warna, lakukan kegiatan bercahaya berjemaah, makan bersama, solat bersama, ya, main bowling bersama. Ni semua cara untuk membawa keceriaan di tempat kerja. Apa pula main bowling ceria kat tempat kerja? Awak seronok main bowling bersama-sama lepas pejabat atau weekend. Lepas tu sampai kau cakap, minggu lepas kita main bowling. Ya Allah, engkau yang tangan bangku pun boleh dapat strike. Engkau pejam mata pula tu. Ada kawan tu, dia tak pernah main bowling tu macam tu apalah, ya. Dia pejam mata, dia hayun saja, strike kau. Main pejam mata, hampir tersungkur bila baling bowling ball tu, tapi dapat strike. Sampai bertahun cerita tu. Bukan sebulan, bukan seminggu, setahun. Inilah bola yang pejam mata. Ya, Shalin Zulkifli pun tak pernah buat. Contoh, ya. So bila main bersama, walaupun main tu di luar waktu pejabat, tapi kesannya menyatukan, menceriakan di pejabat. Wow, ya. Tu satu lagi perkara yang mungkin kadang-kadang tak apa masuk pejabat orang tu, ya Allah, tiap-tiap meja berserak tu, tak apa, tengok pun stres. Kita orang luar ni tengok pun stres. Meja dia bersepah, sana berserak, atas meja ni ada 5 gelas, ya. Meja yang 5 yang depan bercendawan dah cawan kopi, cawan teh atas meja. Punyalah, bawah meja ada lagi 2 cawan. Astaghfirullahalazim, macam mana mereka boleh kerja dalam keadaan yang tidak tersusun? Apa kata Peter Drucker, Profesor Peter Drucker? Ya, kalau meja kemas, otak kita pun tenang, tersusun. Meja berserak, ada cawan-cawan kemarin dulu pun masih ada atas meja, ya, maka awak akan stres, tak akan bahagia, ya, akan berkecamuk otak awak. Contohlah, ya. So, semua pakat, okay? Today, everybody take 20 minutes, 50 minutes. We clear our table. Susun meja kita. Bersihkan. Bila semua meja di pejabat tu tersusun cantik, kita tengok pun seronok.
Ada pula bubuh bunganya, ada bubuh ikan pelaga kat atas meja. Ikan bagus. Ada yang bubuh pokok kaktus. Dan sabar dah sebut ya, pokok kaktus, pokok aloe vera, pokok-pokok yang tentu asparagus fern dan sebagainya, buluh miniature, buluh bonsai. Itu semua akan buat kita tenang, di samping dapat oksigen, tenang, mata sejuk bila ada pokok-pokok hijau di tempat kerja ataupun dalam pejabat. Wow, dan akan pokok-pokok hijau ni akan menyah cemar radiation daripada handphone, komputer dan sebagainya. Microwave yang ada ya kat dalam pejabat tu. Ada kat pejabat ada pantry, ada microwave semua kan. So radiasinya akan dapat di capture, dapat dinyahkan dengan pokok-pokok cactus dan sebagainya. Ya. So bersihkan dan susun meja, bubuh pokok ya. So bincang 3 cara untuk menceriakan tempat kerja dengan sahabat-sahabat. You akan dapat idea yang bernas dan praktikal. Ya. Dan jangan lupa ya, Tok Abah sebut juga je, tapi dah lama tak sebut, Podomoro Technique. Podomoro Technique means set your handphone ataupun you punya jam kat lengan jam. Setiap 1 jam ada timer, ada vibrate ya. Oh, you should walk now. Should take a break. Take a break. Bunyi je jam ataupun every 1 hour take a break, 2-3 minit untuk berjalan. Jangan duduk kat meja saja berjalan ya. Minum air masak dan sebagainya. Ni namanya setiap setengah jam atau 30 minit berhenti sekejap, berjalan. Ya, leave your workstation, move around untuk 1-2 minit, 3 minit, and then patah balik walaupun tak penat, walaupun belum letih ya. Ini namanya Podomoro Technique untuk meningkatkan keceriaan, kesihatan dan produktiviti. Contohlah kan ini Tok Abah kata apa? Bincang, mesyuaratkan apakah 2-3 cara ataupun teknik yang anda boleh lakukan untuk menyebabkan tempat kerja lebih ceria. Ya, Podomoro Technique, okey. Dan separuh tempat Tok Abah tanya, termasuk di hospital, boleh tak mainkan muzik cara perlahan-lahan? Diizinkan tak oleh Kementerian Kesihatan contohnya? Tok Abah tanya. Dia kata tak ada undang-undang kata tak boleh. Separuh tempat memang ada muzik ya. Kebanyakan jabatan work premise ada muzik yang perlahan. Ya, baik hotel, baik pejabat-pejabat tertentu, muzik yang perlahan lah. Janganlah bawa lagu rock, kau ni pun lagu easy listening, lagu baru muzik, lagu yang minus one ya. Bukannya dengar lagu kan, tapi bila ada hiasan lagu ataupun separuh tempat bubuh zikir-zikir ruqyah, zikir-zikir nasyid, zikir-zikir qasidah, ataupun kata tu bacaan Quran yang tidak mengganggu gugat. Maksudnya tak apa bising lah, tak terlalu kuat sangat ya. Jadi takut bukanlah takkanlah bacaan Quran boleh mengganggu gugat. Well, ya, kalau kita terlampau kuat ya, kita tak boleh konsentrate, sebab kalau Quran dimainkan kena dengar. Ya, kena dengar ya, tapi alunan Quran dan sebagainya ya. Okey. So mainkan muzik, ruqyah ya, ataupun sebarang bunyi-bunyian yang soothing yang boleh. Ya, sebenarnya ada alat baby yang Tok Abah dapat dia ada bunyi ombak. Bunyi ombak. So bunyi ombak pun akan membawa ketenangan. Ya, bayangkan ya, bunyi ombak, deruan ombak pun kat video, kat CD ya, boleh menyebabkan kita tenang dan rasa bahagia di tempat kerja. Ya, okey. So, ingat ya, program kita dibawakan oleh webinar pada 25 Ogos, iaitu lusa. Esok lusa ya, betul, hari Khamis 10 pagi sampai 1 tengah hari. InsyaAllah Tok Abah akan membicarakan jom urus stres di tempat kerja. Jadi kuranglah orang bersungut, sentap, sakit, seselma, mudah MC, yang terasa nak berhenti kerja, terasa nak terjun tingkap, terasa nak tembak orang lain, terasa nak kata tu santau bos, gurau punya stresnya. So kita kadang-kadang stres ni pun disebabkan oleh masalah paranormal. Kerana Tok Abah masuk pejabat-pejabat yang tertentu, Tok Abah masuk je, ya Allah seramnya. So listen to your body. Your body can detect ya, kalau ada masalah-masalah gangguan di tempat kerja awak, ada. Some people Allah berikan, your body can detect. Masuk je, ya Allah seramnya, kenapa ni? Kata orang tertentu, baik perempuan atau lelaki-lelaki, that mean mungkin tempat tu ada gangguan-gangguan paranormal.
mainkan CD Ruqyah, ya, azankan kat tempat tu, atau panggil orang yang alim, ya, baca Yasin kat tempat tu sekali-sekala, ya, dan kita nyah cemar gangguan-gangguan ni untuk mengurangkan stres kat tempat kerja, untuk lebih ceria dan sebagainya, ya. Okey, itu apa nama, ingat ya, program kita pada lusa, ya, menangani stres tempat kerja. Kadang-kadang puncanya ialah gangguan paranormal dan gabungan faktor-faktor lain. Tapi selagi gangguan paranormal tidak diatasi, maka usaha awak yang lain kurang berjaya. Ya, stres samalah. Orang tu sakit, aksiden. Rupanya dia aksiden kat tempat yang orang tu kata apa? Tempat keras tu yang dia aksiden tu. So ada benda makhluk yang tumpang kat badan dia. Ni untuk yang faham-faham, yang tak faham tak mengapa. Ya. So dia pun buat terapi, tapi tak ada kesan. Terapi dah setahun, 2 tahun masih tak ada kesan yang ketara. Tapi bila pergi dirawat oleh ustaz, oleh perawat, dia buangnya makhluk-makhluk yang ganggu badan dia tu, maka kesan terapi Masya Allah, baru 2, 3, 4 minggu nampak kesan yang luar biasa. Asbab gangguan asas paranormal tu telah dibuang. Maka segala usaha untuk terapi jadi berkesan. Tengok, kurang stres, lebih bahagia dan lebih sihat, lebih cakna kepada persekitaran. Okey? Ini contoh. Ini semua kita bincang lah dalam kita punya webinar pada 25 Ogos. Masih ada ruang nambah. Ada link kat atas tu. Ada orang tanya, macam mana nak join? Ada link kat komen pin kat atas tu. Just press the link. Sama juga semalam ada orang tanya. Mak tanya, macam mana nak hantar anak saya program webinar teknik belajar yang cemerlang tu, petualang teknik belajar yang cemerlang. Ada kat komen pin kat atas sekali tu. Press the link. Ikut follow the instruction, settle. Ya, untuk tiap-tiap peserta satu app cuma RM30 untuk setiap orang. Ya, kalau susah atuk nenek sponsor cucu. Ya, pakcik-pakcik sponsor anak saudara. Ya, kerana pakcik-pakcik makcik yang bujang-bujang ni sponsor anak saudara. Ya, so untuk datang ke webinar untuk pelajar pada 10 hari bulan September. Dah ramai yang mendaftar, ya. Dah ramai yang mendaftar. Tak apa, baru buat-buatkan semalam dah ramai yang mendaftar. Tak apa nampak kat internet tu. Wah, dah ramai dah mendaftar dan membuat bayaran, ya. Okay. So come to our webinar, insyaAllah, ya. Okay. Dan of course lah, tak apa. Tapi malam tadi tak apa makan sebelum tidur. Kodesi Plus memang membantulah. Ya, setengah-setengah lenguh-lenguh, ya, lutut dan sebagainya. Ramai, ya, sahabat tabah yang umur 70-an dia nak cuba, kata cubalah, ya, untuk sebab kebanyakan orang sangat berkesan, tapi masing-masing punya rezeki dan nasib, ya, kerana dia tak sesuai dengan kita. Baik, so Tok Abah kena berhenti sekejap lagi, ya. So mungkin Tok Abah kena berhenti kat nombor 60 hari ni, ya. Situn, ya, situn 60, ya. Nombor 60. So patutnya 61, tapi tak apalah, ya, sebab Tok Abah kena berhenti awal sebab nak siap sedia untuk pergi mesyuarat, ya. So distress sebelum tidur. Tip nombor 60, distress. Ni berkaitan dengan khusus webinar pada lusa, ya, mengurus stres. Tapi kita sebelum tidur pun kita kena distress, ya. Sebelum tidur kita distress supaya kita dapat bangun dalam bahagia, sehat dan seronok bekerja. Contoh nak distress, mandi air hangat. Tok Abah buat tiap-tiap petang, ya, kadang Tok Abah akan mandi ikut prinsipnya mandi sebelum maghrib terbaik atau selepas pukul 12. Dan Tok Abah Tok Abah buat sebelum maghrib biasa. Kalau ada malam ada kelas ke, Tok Abah akan mandi sebelum maghrib, ataupun kadang dah lewat sikit, Tok Abah tunggu pukul 12 baru mandi. 12 malam mandi. Mandi air hangat. Distress, ya. Dia akan distress, dia membuangkan stres dan dapat tidur dengan lebih nyenyak. Mandi air hangat, ya, warm bath, ya, warm shower. Lepas tu solat taubat dan istighfar, distress, ya. Minum susu hangat, warm milk pun distress. Itu pun satu amalan Nabi tu, yang minum susu panas, ya, susu hangat, ya. Dengar muzik atau dengar zikir, dengar doa-doa, ya, dengar bacaan Quran, deep breathing, pernafasan, ya, pernafasan yang mendalam, ya, dan juga banyak berdoa, banyak zikir. Ini semua kaedah untuk distress ataupun mengurangkan stres sebelum tidur. Kesannya bahagia, ceria, sihat dan bangun tidur dalam keadaan positif, ya. Dan okeylah, apapun kalau nak kita akan sambung besok. Kalau panjang umur besok sempat kot, ya. Okey, elak putuskan hubungan at work. Ya.
Jangan sampai berpatah arang, putuskan perhubungan tempat kerja. Takut-takut dia punya kesan sangat-sangat buruk. Sebab orang yang kita ajak bergaduh dan berkonflik dan berpatah arang ni, mungkin di masa depan kita terpaksa kerjasama ataupun minta bantuan dia. Ataupun dalam keadaan emergency, kita aksiden, kita jatuh kat bilik air. Orang yang kita benci, yang kita putuskan hubungan itu, yang akan tolong kita, mentalkinkan kat telinga ataupun bawa kita ke hospital. Jangan putuskan hubungan dengan sesiapa di tempat kerja. Itu tip nombor 61 yang Tok Abah akan sambung esok insyaAllah. So guys, selamat pagi, happy birthday, happy anniversary, selamat bertugas, selamat pergi kerja, selamat buat apa yang anda lakukan ya. Dan apa nama kata orang tu, buat apa pun terbaik untuk yang sakit dengan nasihat doktor, makan ubat dan ya, kata orang tu jangan apa nama, jangan bersangka buruk, banyak senyum, banyak redha ya, banyak istighfar, di samping makan ubat, istighfar, solat taubat juga jadi terapi ya. Ya, dan sentiasa senyum, sentiasa minta orang yang jarak awak doakan, ini pun semua. Dan jangan lupa doa orang yang sakit sangat makbul. So ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.